Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya ujub itu membilang besar ia akan dirinya, atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya, seperti ilmunya dan ibadahnya. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, apa itu ujub? Ujub ni dia merasakan kagum dengan diri sendiri, atau dia rasa kagum dengan mana-mana kelakuan yang dia lakukan. Sama ada kelakuan itu umpamanya dari segi sudut ilmu, pengetahuan yang dia ada, ataupun dari segi sudut ibadah dia lakukan. Dalam erti kata lain, ujub ialah berasa kagum dengan diri sendiri kerana merasakan dirinya mempunyai kelebihan yang tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Itu makna ujub. Dia rasa kagum, dia rasa pelik dengan diri dia sendiri, bukan rasa pelik kagum dengan diri orang lain, tak. Dia kagum ni pandang diri sendiri. Dia rasa kagum, dia rasa pelik dengan diri sendiri, yang mana apa yang ada kelebihan yang pada dia. Mungkin dari segi sudut ilmu pengetahuan yang ada pada dia, ataupun dari segi kuat ibadah yang dia lakukan. Jadi apa jua sekalipun yang ada pada kelebihan yang ada pada dia, jadi dia merasa kagum, dia rasa pelik dengan amal pekerjaan yang dia buat tersebut, yang mana perkara tersebut tidak ada pada orang lain. Tidak ada pada orang lain. Itu yang namanya ujub. Sebab itu ilmu tasawuf ni, dia ilmu yang bukan mengukur banyaknya keilmuan seseorang. Ilmu tasawuf ni bukan nak mengukur banyak mana ilmu yang kita ada. Ilmu tasawuf ini melihat kepada sudut hati kita, kalbu kita. Ilmu banyak ni dia tak penting. Yang penting hati bersih. Sebab dalam kita berjalan ke hadratillahi subhanahu wa ta'ala, untuk usul, untuk sampai kepada Allah Ta'ala, bukan kayu ukurnya adalah ilmu ataupun knowledge, tetapi adalah salamatus sudur, kebersihan hati kita, kesucian hati kita daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu untuk menjadi kekasih Allah bukan syaratnya mesti alim, mesti orang dia ilmunya tinggi, ilmu dia menguasai ilmu tauhid, menguasai ilmu fiqh, menguasai mahir 4 mazhab. Tidak. Untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala bukan syaratnya mesti ilmunya banyak, apatah lagi sertifikatnya, sijilnya banyak. Dah. Untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala cukup sekadar kalbun salim, hati yang sejahtera, selamat hati dia daripada perkara-perkara ataupun sifat-sifat yang tercela. Kalau ilmunya banyak, kejar sijil semata-mata, tapi hatinya tercela, tak selamat daripada sifat-sifat mazmumah, ada dunia, ada pangkat, ada jawatan, ada nafsu, ada syaitan, hati dia tak selamat tuan-tuan daripada perkara tersebut, jauhlah lagi dia nak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
jauhlah lagi untuk dia takarrub dengan Allah Ta'ala. Sebab itu jalan kepada untuk kita takarrub, dekat dan kita menjadi kekasih Allah adalah bagaimana hati kita selamat daripada perkara-perkara tersebut. Penjagaan kesucian hati itu daripada sifat-sifat ujub, sifat riya, sifat takabur, itu yang sangat penting. Dalam pengajian ilmu tasawuf, ilmu banyak itu tak cukup kalau hatinya kotor, kalau hatinya tidak bersih daripada sifat, antaranya sifat ujub ataupun sifat riya. Begitu juga dengan takabur. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi maka kata ulama, ujub itu dia rasa kagum, dia rasa pelik dengan diri sendiri, kerana ada kelebihan-kelebihan yang ada pada dia yang tidak ada pada orang lain, sama ada dari segi ilmu ataupun ibadah. Ilmu pun Allah Ta'ala yang beri, ilmu pun pemberian daripada Allah, fadlun minallah, kurniaan daripada Allah. Jangan ada rasa daripada keupayaan kita, kekuatan kita, kepandaian kita, kecerdikan kita. Matikan langsung daripada memandang kepada kekuatan, keupayaan kita. Kalau dia tak dapat mematikan dan menutup pandangan kepada pandangan diri, maka dia akan terlekat penyakit ujub, rasa kagum, rasa pelik dengan kelebihan ilmu yang dia ada. Padahal ilmu itu kurniaan daripada Allah dan sangat sedikit berbanding dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan, baik yang fardu maupun yang sunat. Yang fardu maupun yang sunat, maka itu pun fadlun minallah, kurniaan daripada Allah. Kalau dia dapat melihat itu semua kurniaan daripada Allah, memandang itu daripada Allah, tidak pandang kepada diri sendiri, kekuatan dia, keupayaan dia, maka dia tidak ada ujub. Dia tidak rasa kagum dengan diri sendiri, kelebihan yang dia ada. Kalau dia dapat melihat kepada sesuatu yang dia dapat itu kurniaan daripada Allah, memandang itu semua daripada Khalik, daripada Allah Azza wa Jalla. Dan tiada takut ia akan hilangnya, dan tiada takut ia akan hilangnya, dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Kenapa boleh timbul penyakit ujub ini? Kerana dia tidak dapat merasakan, bahkan dia lupa ilmu yang dia ada, ibadah yang dia dapat lakukan itu semuanya pemberian daripada Allah. Dia tidak bimbang kelebihan itu akan hilang. Sebab tu bahaya bila dia dapat merasakan itu pemberian daripada Allah, kurniaan daripada Allah, dia dapat memandang kepada Allah, bukan pandang pada keupayaan diri dia, maka dia tidak ada rasa kagum, dia tidak ada rasa lebih daripada orang lain, bahkan sentiasa melihat kepada kekurangan diri sendiri. Orang yang macam ini sebab apa tuan-tuan? Sebab dia lupa nak memandang kepada Allah, nak melihat kepada semua itu kurniaan Allah, tetapi dia memandang kepada kekuatan, keupayaan diri dia sendiri. Sebab itu sangat penting untuk kita berhati-hati, khususnya dari segi ilmu yang kita miliki dan ibadah-ibadah yang rasa hari ini banyak yang dapat kita buat. Hati-hati tuan-tuan, sebab datangnya ujub ini, satu dengan sebab ilmu yang kita miliki, yang kedua dengan pelbagai ibadah dan banyaknya kita buat. Sebab tu hati-hati dengan ilmu yang pertama.
Lepas tu kata Syekh Abu Hasan As-Sazuli rahimahullahu ta'ala, orang yang paling banyaknya terhijabnya dengan Allah adalah al-ulama, orang yang banyak ilmu, orang alim. Orang alim tu orang banyak ilmu lah. Kata Syekh Abu Hasan As-Sazuli rahimahullahu ta'ala, wali min awliyaillah, orang yang paling banyak terhijab, maknanya terdinding dengan Allah Ta'ala, adalah di kalangan orang yang ilmunya banyak, di kalangan al-ulama. Ulama tu plural daripada ilmu, ulama, orang yang banyak ilmu lah. Dia ilmunya banyak, tetapi dia tidak dapat memandang, bahkan lupa itu semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kalau kita tengok di kalangan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, majoritinya bukan di kalangan orang yang banyaknya ilmu. Tidak semestinya syarat Allah Ta'ala nak letakkan kekasih, nak jadi kekasih aku, ilmunya banyak. Ilmu tak banyak tak apa tuan-tuan, tapi beradab, berakhlak. Daripada mana timbulnya adab dan akhlak? Daripada hati yang bersih. Qalbun salim, hatinya selamat, bersih daripada ujub, riak, takabur. Kerana bila sudah bertapak ujub, rasa kagum, sombong, maka hilang tuan-tuan adab dan akhlak. Adab akhlak tak ada. Sebab itu bila mana dia menyatakan sesuatu dan bangga dengan ilmu yang dia ada, apatah lagi perkataan yang dia ucapkan itu sudah menggambarkan bahawa dia tu orang yang ujub. Orang yang ujub. Umpamanya dia kata bahawa setakat hari ini dalam bidang ni sayalah yang pakar. Dia kata setakat ni yang pakar menguasai ilmu ni saya, tak ada orang lain. Saya memang pakar dalam ni. Budak sekarang pun kata tuan-tuan, ke laut dah. Kalau hak ini keluar tuan-tuan, ke laut. Habis. Mu PhD ke, master ke, Profesor Madya ke, Profesor Penuh ke. Tapi kalau duduk sendiri cakap saya pakar dalam bidang ni, habis tuan-tuan, ke laut. Paling dekat pun ke longkang. Jangan main-main. Sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi kekasih Allah, bukan syaratnya ilmu yang banyak. Tak. Ilmu banyak tak banyak tak apa tuan-tuan, tapi penuhi dengan adab dan akhlak. Daripada mana? Daripada hati yang bersih. Daripada hati yang bersih tu dizahirkan, ditimbulkan, ditonjolkan dengan adab dan akhlak. Tak akan mungkin tuan-tuan dizahirkan dengan adab, akhlak, dihiasi dalam diri dia dengan hati yang kotor. Tidak. Sebab itu penting bahawa hati kita selamat daripada perkara-perkara yang tercela itu, daripada ilmu yang banyak tetapi hatinya kotor. Sebab itu tuan-tuan, formulanya pastikan kita kena sentiasa jangan memandang diri kita, sehingga kan lupa dia kepada semua itu pemberian daripada Allah. Bila dia lupa semua itu pemberian daripada Allah, jaga-jaga, siap, maka pasti dia sudah tertimpa penyakit ujub. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka jika melihat ia akan nikmat Allah Ta'ala atasnya dengan ilmu dan amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya nikmat tersebut, baik ilmu ataupun amal dan sebagainya, dan sukacita ia dengan nikmat Allah Ta'ala atasnya, dan dia gembira, dia suka nikmat yang dia ada, baik ilmu dan sebagainya, kerana nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, maka tiada ada ia ujub. Nampak? Bila dia memandang tu semua kurniaan daripada Allah, fadlum minallah, kurniaan daripada Allah, pemberian daripada Allah,
Dia dapat melihat tuan-tuan nikmat yang dia dapat ibadah, dapat belajar, dapat istighfar, dapat selawat, dapat zikrullah, dapat sedekah, dapat menuntut ilmu yang dia dapat melihat tu semua nikmat daripada Allah, bukan daripada diri. Dan dia bimbang perkara-perkara tersebut bila masa saja Allah Ta'ala ambil, boleh hilang daripada diri dia, sebab tahu dia itu daripada Allah. Berbanding tuan-tuan, bila dia buat amal ibadah ataupun apa yang dia miliki, dia tak rasa itu kurniaan nikmat daripada Allah. Dia tak ada risau benda tu hilang ke tak hilang. Dia tak ada bimbang kelebihan tu hilang daripada dia. Sebab apa? Dia rasa semua daripada sumber daripada dia. Tapi kalau orang yang sentiasa dapat memandang semua yang dia ada itu minallah, daripada Allah, pemberian daripada Allah, apa amal dia buat tu semuanya dengan kehendak Allah, dia bimbang takut apa yang dia miliki hari ini hilang, kerana dia tahu semua daripada Allah. Allah Ta'ala boleh beri, Allah Ta'ala boleh ambil. Maka dia terhindar daripada penyakit ujub. Dia terhindar daripada penyakit ujub. Guru saya tuan-tuan, dia selalu duk pesan, letakkan diri kita pada, duk faham pada kalimah la haula wala quwata illa billah. Kena faham betul-betul tentang tu. La haula wala quwata illa billah. La haula, tiada keupayaan. Nafikan, kita tak ada keupayaan apa-apa. Wala quwata, kita tak ada kekuatan. Illa billah, semuanya dengan kehendak Allah, dengan pertolongan Allah, semua daripada Allah. Kena hadamkan, fahamkan sampai sebati tuan-tuan. Kalau tak ni habis ni, ujub mai datang ni. Pandang betul-betul. La haula, kita tiada daya upaya dalam nak meninggalkan maksiat. Jangan sampai bila mana kita tak buat maksiat, kita tak buat dosa besar, kita pandang diri kita juga. Sebab aku ijazah usuluddin, aku ijazah ni sekian-sekian, aku orang terbelajar profesional, sebab tu aku tak buat dosa besar. Allah. Nampak? Aku dulu belajar pondok lah. Lama 6 tahun belajar pondok, alhamdulillah. Sebab tu aku tak buat dosa-dosa macam kau buat. Habislah tuan-tuan. La haula, nafikan tuan. Tiada daya upaya kita dalam nak meninggalkan maksiat. Kita tak buat dosa, tak buat maksiat pun, itu pun dengan kehendak Allah Ta'ala. Wala quwata, dan kita tidak ada kekuatan dalam nak melakukan ibadah, kerana setiap ibadah yang kita buat semuanya pun daripada Allah. Buang terus, jangan pandang diri sendiri tu, luputkan, matikan. Maka ini kalau dapat buat tuan-tuan, dia tidak ada ujub. Dia tidak ada ujub. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiada ia ujub lantaran dia sentiasa memandang itu semua nikmat kurniaan daripada Allah. Dan ujub itu sebab bagi takabur. Kenapa ada orang sombong? Kenapa ada orang bangga diri, takabur? Kerana bermula daripada rasa kagum dengan apa dia miliki. Ujub dulu, baru datang takabur, baru dia akan jadi sombong. Dia tak akan jadi terus sombong, dia mesti daripada ujub dulu. Takkan datangnya sifat sombong, takkan jadinya dia itu orang sombong, melainkan adanya dalam diri dia, dalam hati dia ujub, kagum, pelik dengan kelebihan yang dia ada. Maka sebab itu boleh jadi dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pengajaran yang besar kalau kita boleh lihat seperti mana yang berlaku kepada Fir'aun laknatullah. Dia sombong tak? Sombong. Sehingga kan disebut sebagai orang yang mutakabbirin, orang yang sangat sombong, besar diri. Kenapa? Dia rasa ujub, pelik, kagum dengan diri dia. Dia rasa pelik, kagum dengan diri dia. Sebab tu kelebihan-kelebihan yang ada ni, jangan rasa apa nama, kita terpaut ataupun rasa lebih tuan-tuan daripada yang lain. Itu semua sebagai ahwal saja, keadaan-keadaan yang Allah Ta'ala beri, nak kita ni lepas tak ujian daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia beramal dengan satu amalan, mungkin wirid-wirid, zikir-zikir tertentu ataupun doa-doa yang tertentu. Maka dengan amalan tersebut menjadikan wirid dia istiqamah, maka ada sedikit Allah Ta'ala beri pemberian, kelebihan. Contohlah, daripada amalan yang dia buat tersebut menjadi asbab kepada setiap doa dia sangat mustajab. Orang pun tahu doa dia sangat mustajab. Ramai orang duk hantar air, duk minta bacakan. Tuan, tu hati-hati. Itu salah satu daripada ahwal yang Allah Ta'ala beri, nak tengok kita lepas tak, dan kita dapat memandang tak semua tu daripada Allah. Kalau dia dapat begitu dengan sebab dia meyakini bahawa dengan sebab amalan-amalan tersebut dia dapat kelebihan tersebut, habis tuan-tuan. Ini cukup halus mainan syaitan ni, cukup halus. Lagi pula orang puji, terima kasih Ji kerana buatkan air, bacakan doa ni, alhamdulillah sihat dah anak saya. Alhamdulillah, saya memang kuat zikir, sebab tu memang doa saya mustajab. Ke laut lagi tuan-tuan. Jangan ada perasan dengan diri sendiri. Keperasanan diri sendiri itu jangan. Tapi keperasanan kepada Allah Ta'ala tu, itu penting. Jangan ada perasan dengan diri sendiri. Jangan ada perasan pada diri sendiri. Kan salah satu daripada amalan, mudah-mudahan kita setiap kali minta ataupun doa, kita pohon mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada sebut sebelum ni, iaitu banyakkan zikir Ya Sami' Ya Basir, Ya Sami' Ya Basir, satu hari 100 kali. Orang yang sentiasa melazimi salah satu daripada sifat bagi Allah Ta'ala, iaitu Sami', maha mendengar, Basir, yang maha melihat. Tapi dia kena tambah harfun nida depan dia tu, ya. Ya Sami' Ya Basir, Ya Sami' Ya Basir, satu hari 100 kali. InsyaAllah dia jadikan wirid harian, dia tak tinggal tuan-tuan, satu hari 1 kali. Maka setiap apa yang dia pohon, dia minta mustajab di sisi Allah Ta'ala. Orang tua kata apa? Mulut masin. Mulut masin. Nak dapat mulut masin tuan-tuan, zikirkan Ya Sami' Ya Basir. Tapi jangan perasan. Lepas tu hak dapat, jangan perasan. Itu semua pemberian daripada Allah. Itu amalan asbab saja. Tidak ada pun yang memberi manfaat, mudarat, memberi bekas, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, dan ujub itu sebab bagi takabur. Ujub sebab bagi kepada takabur. Takabur maknanya sombong. Dan perbezaan antara keduanya bahawasanya takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Ini kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, nak bezakan di antara ujub dengan takabur. Apa beza dia? Perbezaan di antara ujub yang takabur. Yang pertama sekali, takabur dia melibatkan orang lain.
Itu maksud ayat tersebut, bahawasanya takabur itu melazimkan ia akan mereka yang takabur ia atasnya. Biasanya takabur dia melibatkan orang lain, iaitu orang lain dianggap kurang, orang lain dianggap hina, orang lain dianggap kecil daripada dia, lemah daripada dia. Takabur biasanya dia melibatkan orang lain. Sombong ni, tanda dia sombong ni, dia biasa dia melibatkan kepada orang lain. Dia pandang hina orang, dia pandang orang tu kecil, orang tu serba kekurangan, dia tu mulia, orang lain tu hina. Itu tanda dia tu sudah sombong, sudah takabur. Dan ujub itu ketentuan dengan seseorang, dan ujub itu ketentuan dengan seorang diri. Ujub dia tidak melibatkan orang lain, dia hanya melibatkan diri sendiri je. Itu beza ujub. Rasa kagum dia dengan sendiri, bukan kagum dengan orang. Orang ada ujub ni tuan-tuan jauh sisih, tuan-tuan dia nak kagum pada orang, tak. Dia akan kagum pelik rasa diri sendiri. Artinya apa? Ujub ini dia melibatkan kepada diri sendiri sahaja, dia tidak melibatkan kepada orang lain. Dan bahawasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Bahkan ujub ni adalah sifat hati yang dicela oleh syarak. Syarak sangat mencela bagi orang yang ada sifat ujub ini di dalam hatinya. Bila tuan-tuan dia ada sifat ujub dalam hatinya, mana-mana amal ibadah dia buat itu, maka tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sisi syarak mungkin amal ibadah yang dia buat itu sah, tetapi dengan sebab ada maksiat batin dalam hati dia, iaitu ujub. Ujub ni dia sifat dalam hati tuan-tuan, dia bukan yang zahiriah. Dia dalam hati, maka habis pahala ibadahnya tiada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan lagi membinasakan ia akan pahala ibadah. Nampak? Artinya apa? Ibadah dia buat tak ada pahala, zikir dia buat tak ada pahala, Quran yang dia baca tak ada pahala, belajar dia, mengaji dia tak ada pahala, sedekah dia tak ada pahala, haji umrah dia tak ada pahala. Tak ada pahala. Habis tuan-tuan, kosong. Walaupun ibadahnya sah, tapi tak ada pahala. Sebab itu semua ibadah yang dia buat itu ada pahala, dapat pahala, artinya ibadah tu sah. Tapi tak semua ibadah yang sah di sisi syarak itu berpahala. Itu berhati-hati. Berhati-hati. Ada lagi ada ujub, kagum dengan diri dia sendiri. Dia rasa pelik dengan amal yang dia lakukan. Berfirman Allah Ta'ala, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah. Kata Allah Ta'ala, wa yawma hunainin iz a'jabatskum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya, sebut olehmu hai Rasulullah wa yauma Hunain. Allah Ta'ala beritahu wahai Muhammad, beritahu, sebutkan, iaitu pada hari memerangi kamu akan puak Hawazin. Allah Ta'ala ni duk tolong kamu dalam banyak peperangan, termasuk dalam satu peperangan yang disebut sebagai peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Perang Hunain ni dalam sejarah disebut satu peperangan antara orang Islam dengan satu kabilah. Kabilah ni namanya kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin.
Jadi Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, pada mana hari yang memerangi kamu akan puak Hawazin dalam satu peperangan Hunain. Orang Islam memerangi satu kabilah yang namanya kabilah Hawazin pada lembah yang dinamakan dengan Hunain. Di satu tempat, satu lembah, satu wadi namanya Wadi Hunain, lembah Hunain. Yang ini di antara Mekah dan Taif. Lembah ataupun Wadi Hunain ini tempatnya di mana? Dia antara Mekah dengan Taif. Siapa yang pernah pergi Taif, kedudukan Wadi Hunain ini di antara Taif dengan Mekah. Sebab Mekah nak pergi ke Taif tu lebih kurang 1 jam lebih, lebih 90 km jauh. Taif ni tempat yang Rasulullah SAW kena baling tu dengan batu. Penduduk Taif yang mereka tolak dakwah Rasulullah SAW. Jadi di antara Mekah dengan Taif itu ada satu wadi, satu lembah namanya Wadi Hunain ataupun lembah Hunain. Ketika menyukakan akan kamu oleh banyak bilangan-bilangan kamu, maka tiada mengkayakan oleh banyak kamu itu daripada kamu akan suatu. Artinya tiada menolak ia daripada kamu akan suatu daripada pekerjaan seteru, iaitu musuh kamu, dan sempit pada perasaan kamu oleh bumi serta luahnya. Kemudian lari kamu membelakangkan akan seteru, iaitu musuh. Jadi dalam peperangan tersebut dan peperangan yang lain-lain, tuan-tuan, sebenarnya banyak Allah Subhanahu Wa Taala turunkan nusrah. Allah Taala bantu, tolong orang Islam, termasuk dalam peperangan Hunain ini. Jadi bila mana pada ketika itu jumlah orang Islam dalam perang Hunain tersebut, orang Islam ramai, bilangannya ramai. Bila bilangan mereka tu ramai, maka menyebabkan mereka rasa kagum, rasa megah dengan bilangan yang ramai pada ketika itu dalam perang Hunain tersebut, sehingga kan mereka rasa kagum, megah dengan bilangan yang ramai. Sedangkan kata Allah, falam tughni ankum syai'a, maka dengan bilangan ramai itu sebenarnya tak memberikan faedah pun sedikit pun. Tak beri faedah pun. Allah Ta'ala nak beri menang ni, nak turunkan nusrah, pertolongan ni, bukan tengok kepada ramai ke sikit, tapi tengok kepada hati tu. Dia berpaut, berpegang, berpapah pada Allah ataupun kepada bilangan. Nampak? Ini satu pengajaran yang besar. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ini. Disebutkan, tuan-tuan, pada ketika itu kurang lebih ramainya tentera Islam, kalau tak silap saya, hampir dalam 30,000 orang. 30,000 orang. Berbanding perang Badar berapa? Perang Badar berapa? 313 lah. 313. Nanti, tuan-tuan, tentera Mahdi pun sama bilangan seperti mana tentera Badar, 313. Mudah-mudahan kita termasuk tentera Imam Mahdi, insya-Allah. Kalau tak masuk tentera Imam Mahdi, habis kita masuk tentera Imam Dajjal. Berat tu. Tentera Imam Mahdi lebih kurang ada 313, seperti mana tentera Badar. Tentera Badar berapa? 313, tak ramai. Berbanding orang kafir berapa? 1,000. Tapi menang tak? Menang. Sebab keyakinan para sahabat bukan kepada bilangan, bukan kepada madiyah, kebendaan, senjata yang kuat, yang hebat dah, tetapi tetap berpegang keyakinan tetap kepada Allah. Ini yang kita nak bina ni, tuan-tuan.
Maka nak dapat keyakinan, berpegang sentiasa yakin kepada Allah, hati kena bersih. Hati kena suci, hati kena bening daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Kalau selagi mana orang Islam ada penyakit hati, dengki sesama dengki, menipu antara satu sama lain, dengki mendengki antara satu sama lain, mana nak datang kekuatan, apatah lagi nak Allah Ta'ala turunkan nusrah, bantuan. Jauh sekali tuan-tuan, jauh. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabat yang merupakan peristiwa akhir zaman dan tanda sebagai hampirnya dengan kiamat, kata Rasulullah, umat aku akhir zaman ni, mereka ni cukup ramai seperti mana buih di lautan, tetapi mereka diganyang, diinyaya, dizalimi oleh seluruh dunia, termasuk musuh-musuh Islam, Yahudi maupun Nasrani. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah mereka tu ramai? Ya, kata Rasulullah, betul, mereka tu ramai, memang ramai, seperti mana buih di lautan, tetapi kosong. Buih nampak penuh di lautan, tapi tuan-tuan dalamnya apa? Kosong. Kena tiup angin ke kanan, dia ke kanan, kiri ke kiri, belakang ke belakang, depan ke depan. Dia ramai kuantiti tapi tak ada kualiti. Lalu kata sahabat, kenapa boleh jadi macam itu? Sedangkan mereka ramai, tetapi mereka dibunuh, dizalimi, diinyaya, diganyang oleh musuh-musuh Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana walaupun mereka ramai, tapi mereka ada penyakit di dalam hati mereka. Apa dia? Hubbud dunya wa karahatul maut. Kerana dalam hati mereka cinta dunia, dan dalam hati mereka takut kepada mati. Selagi mana orang Islam ini dia tak bersihkan daripada hati dia kepada cinta dunia, suka kepada dunia, terpaut kepada dunia, kejar dunia, sehingga kan dia dapat daripada habuan dunia menyebabkan dia takut mati, maka tak ada faedah tuan-tuan. Tak ada faedah. Walaupun ramai hak perang, tak akan diberikan kemenangan oleh Allah. Yang kedua, tidak akan diturunkan nusrah, pertolongan. Setiap apa jua sekalipun yang berlaku, Allah Ta'ala tangguhkan, tahan nusrah, pertolongan daripada Allah. Sebab tu ada orang tanya, kenapa tak menang-menang pun dekat Palestin, orang Islam ditindas dan sebagainya. Ya, sebab tu punca balik pada tadi, hati. Yakin dia kepada selain daripada Allah, yakin dia kepada makhluk. Contoh dalam perang Hunain, pada ketika itu orang Islam berperang, jumlah mereka ramai, 30,000 orang. Maka mereka terpaut, teryakin dengan bilangan tersebut, sehingga kan mereka kata boleh menang sebab kami ramai. Pak tuan-tuan, bahaya dah. Habis dah terjejas dah iman dia, sebab hatinya rosak, rasa kagum, banyak megah dengan bilangan tersebut. Sebab tu hati-hati dengan perkara ini. Yang ini memberikan ibrah, pengajaran kepada kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ramai mereka yakin dengan kekuatan yang mereka ada. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sebenarnya kisah-kisah yang boleh kita lihat. Ya, Allah Ta'ala nak tengok kita punya hati, kita cenderung kepada mana. Cenderung kepada yakin kita, kebergantungan kita kepada Allah, ataupun kepada kebendaan ataupun dunia maupun makhluk.
Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat syuhun muta' wa hawa mutabba' wa i'jabul mar'i binafsi. Artinya bermula 3 perkara membinasakan ia akan yang mengerjakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penting tuan-tuan, wasiat yang penting, ingatan yang penting daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sayang kita. Rasulullah tak nak daripada amal ibadah yang kita buat sia-sia saja, begitu saja. Kan? Dahlah kita ni umur tak berapa panjang, lepas tu tak berapa rajin, malas banyak daripada yang rajin. Maka hati-hati dengan ibadah yang kita buat, takut rosak begitu saja. Maka perkara ini perlu diambil perhatian. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Amal ibadah yang kita buat ni, kalau ada hak satu ni, habis. Dia membinasakan, meluputkan pahala ibadah yang kita lakukan. Pertama, syuhun muta', kikir yang diikuti, kedekut yang teramat sangat. Itu masuk kat situ. Syuhun muta', kikir, yang ini kedekut yang diikuti, kedekut yang teramat sangat. Terlalu kedekut, terlalu kedekut. Kedekut ni dia tak boleh nak buang terus, tuan-tuan. Dia tak boleh nak buang terus. Kena ada pat-pat juga. Tapi jangan terlalu kikir, jangan terlalu kedekut. Jangan terlalu kedekut. Bila terlalu kedekut, dia menghalang untuk dia dapat pahala-pahala daripada sedekah, infak, derma. Padahal dia boleh dapat pahala tersebut dengan mudah, dengan mudah. Tetapi dengan sebab terlalu kedekut teramat sangat, maka habis, terhalang daripada mendapat pahala-pahala tersebut. Dia buang terus kedekut, payah pula lah tuan-tuan. Balik rumah ni gerang, dia habis, dia bagi peti ais, dapur, sofa, TV, semua pada orang. Abang Haji pun pening kepala, kenapa jadi macam ni? Jangan kedekut bang, bagi je semua. Habis katil semua hak dia bagi semua. Kita bukan makam hati kita seperti mana makam para sahabat. Tak sama tuan-tuan. Kedudukan makam para sahabat ni, tiada siapa pun sampai hari ni boleh menandingi kedudukan para sahabat. Dok kita baca, kita dapat tasdik, membenarkan pun dah memada dah. Apatah lagi nak follow, nak ikut seperti mana sahabat. Contoh Sayyidina Abu Bakar, jauh tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar, dia semua dia bagi untuk agama Allah. Sampai Rasulullah tanya, "Hai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak, isteri, keluarga kamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Ini cakap orang fana. Kita ni buat-buat fana. Nanti fana tuan-tuan. Tahu fana? Tak tahu ke? Fana tu orang yang dia luput dunia semua, dia tak pandang. Fana ni hancur. Kullu man 'alaiha fana. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, semua nanti bila hak kiamat semua hancur. Orang yang mana dalam hatinya hanya ada Allah, dunia ni semua hancur tuan-tuan, tak ada apa. Tu fana. Fana. Maka sebab itu bila Rasulullah dia berada pada makam fana, maka Rasulullah tanya, "Apa yang kamu tinggal wahai Abu Bakar?" "Tak ada apa yang aku tinggal untuk anak, isteri, keluarga aku di rumah, melainkan Allah dan Rasulnya." Dia letakkan Allah dan Rasul itu sebagai yang paling utama sekali. Itu kedudukan makam Sayyidina Abu Bakar. Jangan nak buat-buat tuan-tuan. Jangan nak buat-buat. Tak sama, jauh sekali kan. Hatta
Kalau tak salah saya dalam sirah, tak ada apa yang ditinggalkan pada dalam rumah dia. Hatta langsir-langsir pun dia bagi. Dahsyat. Langsir pun dia bagi. Kita dapat mengakui akan kisah tersebut pun dah memada dah tuan-tuan. Jauh sekali. Tapi kita tak adalah sampai tahap begitu. Nampak? Sebab apa? Sebab pada dia dunia tu tak ada apa-apa. Apatah lagi kalau ada satu orang tu terlalu kedekut, maka habis tuan-tuan, binasa kehidupan dia dunia akhirat. Terlalu kedekut sangat. Dah. Sampai ke hal nak sedekah RM1 tu, nak derma RM1 tu, itu pun koyak dua. Dia punya kedekut sangat. Ya Allah, duit RM1 tu dia kerat dua. Apa sebab duk kerat dua? Tak apa Ustaz, separuh ni pun dah okey dah ni. Terlalu kedekutnya. Ya Allah, hai. Bagilah sekeping tu kan, bukan ada apa pun. Gitu juga dengan makanan ke apa ke. Kuih tu dia beli, semua kerat separuh. Bagi orang separuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pahala pun separuh. Pahala separuh. Ada satu orang tu, dia ketika mana dia nak berbuka, tak ada apa yang dia nak buka melainkan ada korma je pada ketika itu pada tangan dia. Masa dia nak berbuka tu, dia nak makan tu, dia tengok ada orang nak buka juga tapi tak ada apa yang nak dia makan. Jadi dia bagi dua korma tu, separuh kamu ambil, separuh aku ambil. Bagi orang makan lah, bagus lah. Habis malam tu dia mimpi, Allah Ta'ala tunjukkan pahala dia sedekah tu, korma tu separuh tu, dengan dia dapat pahala sebesar separuh gunung. Tinggal lagi dia tanyalah pada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa pula gunung ni separuh dan kau bagi korma separuh? Pahala gunung separuh lah. Sebab tuan-tuan, akhirat nanti pahala yang amal yang kita buat semuanya berbentuk, digambarkan. Ada pahalanya gunung, ada pahalanya bukit, ada pahalanya busut, ada pahalanya istana, ada pahalanya rumah, ada pahalanya pondok. Semuanya berbentuk, ditunjukkan, nampak. Supaya apa? Supaya nadamah, ada penyesalan bagi orang yang melakukan amal ibadah. Sekarang tak nampak. Nanti semua berbentuk. Kenapa pula saya punya rumah kecil, yang sebelah rumah besar? Dia banyak sedekahnya banyak, awaknya sedekahnya kecil. Awak zikirnya sikit, dia zikirnya banyak. Supaya ada nadamah yang disebut sebagai penyesalan. Penyesalan. Orang dah masuk syurga pun menyesal tuan-tuan, apatah lagi masuk neraka, na'udzubillah. Orang dah masuk syurga pun menyesal. Dia kata, kalau aku tahulah lebihlah sikit sedekah, dapat lagi tingkatan syurga yang atas. Supaya ada penyesalan kepada manusia di hari akhirat. Sebab tu bahaya kalau terlalu kedekut sangat, maka boleh membinasakan kehidupan dia. Apa yang dia buat itu habis. Yang kedua, wahawa mutabba', keinginan nafsu yang dituruti. Terlalu mengikut hawa nafsu. Nafsu tu memang ada dalam diri kita, tapi jangan sangat dituruti tuan-tuan. Jangan layan lah, orang kata jangan layan. Ji duduk rumah, Ji malam ni bola final, kuliah setiap minggu ada, final ni jarang ada. Dia dorong tu. Jangan layan. Kita layan habis. Apatah lagi terlalu mengikut hawa nafsu, terlalu dituruti sangat, maka binasa. Sebab tu orang tua-tua dia punya peribahasa tu betul lah tu. Ikut nafsu, lesu. Ikut nafsu tuan-tuan, lesu. Tak bermaya. Zikir pun tak bermaya, sembahyang pun tak bermaya, malas je. Ikut nafsu, lesu lah. Maka dalam kita amal ibadah ni terlalu mengikut hawa nafsu, terlalu keinginan mengikut, dituruti sangat hawa nafsu, maka habis binasa kehidupan kita dunia akhirat. Dan ketiga perkara yang membinasakan, menyukakan, iaitu i'jabul mar'i binafsi, menyukakan dan membilang baik oleh seseorang akan dirinya.
iaitu rasa kagum atas diri sendiri. Bila rasa kagum atas diri sendiri, maka habis binasa amal ibadah yang dia kerjakan tersebut. Ini minta perhatian 3 perkara ni. Jangan kita berlebih-lebihan, sama ada dari segi kedekutnya, begitu juga dengan segi sudut nafsunya, dan juga jangan sampai adanya ujub, rasa kagum dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Al-halaku fi isnaini al-qunuti wal-ujbi. Artinya bermula binasa. Al-halak, halak maknanya binasa. Bermula binasa itu ada ia pada 2 kelakuan. Maknanya kebinasaan itu ada pada 2 sifat. Kalau satu sifat ni pun dah dia mendapat kebinasaan, apalagi dua-duanya sekali. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-halaku fi isnain, kebinasaan itu ada pada 2 sifat, 2 kelakuan. Pertama, putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Sifat yang pertama yang membinasakan kehidupan dia iaitu al-qunut. Qunut ni maknanya berputus asa kepada kebajikan kerana tidak mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam hadis yang lain kata Rasulullah, la tai'asu ila rahmatillah, kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Macam mana sekalipun kita ni pendosa, banyak dosa, tiap-tiap hari buat dosa, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah maha luas, sangat-sangat luas. Macam mana sekalipun dengan dosa, cepat-cepat kita segera dengan melakukan taubat kepada Allah. Walaupun lepas taubat esok buat dosa lagi, terus lagi taubat. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kalau satu orang dia putus asa, habis. Apatah lagi dengan tidak ada harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka al-halak, kebinasaan dia dapat. Kedua, al-ujub, menyukakan ataupun bangga akan seorang oleh dirinya. Dan sifat yang kedua apa dia yang membinasakan, iaitu ujub. Ujub, rasa bangga dengan apa kelebihan kebajikan yang dia ada. Hanya saja menghimpun oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akan 2 kelakuan ini. Sebab itu Ibnu Mas'ud dia kata bahawa cukup dengan 2 sifat ni je, habis. Binasa kehidupan dia, binasa kehidupan akhirat dia, binasa amal ibadah dia. 2 sifat ni je. Salah satunya apa? Salah satunya ujub. Salah satunya ujub. Kerana bahawasanya orang yang putus asa tiada menuntut ia akan kebajikan, kerana tiada harap ia akan dia. Bila mana satu orang tu dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dalam hatinya ada putus asa, maka dia tidak ada harap lah apa lagi kebajikan-kebaikan yang dia nak buat. Tak, dia kata nak buat apa, duk aku duk taubat, apa minta ampun pada Allah Ta'ala, dosa banyak. Dia putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi ada tak bertambah ataupun wujud kebajikan-kebaikan yang pada dia? Tak ada lah. Sebab dah putus harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak adalah kebajikan yang dia perolehi, lantaran dengan sebab putus asa dia daripada nak melakukan kebaikan-kebajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ujub itu tiada menuntut ia akan dia, kerana sangkanya telah mendapat ia akan dia. Kalau orang yang ada sifat ujub pula, dia tak nak duk tambah lagi kebaikan-kebajikan. Sebab apa? Dia rasa dia dah dapat dah kelebihan tersebut. Dia dah dapat dah kelebihan yang dia dapat. Yang dia nak tu dah ada dah. Jadi tak bertambahlah kebaikan-kebajikan pada dia, lantaran dengan ada ujubnya. Sebab tu orang ada ujub kagum ni tuan-tuan,
tak ada faedah, tak bertambah kebaikan kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ditanya akan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, satu hari ada orang tanya kepada beliau, bila masanya ada seseorang itu mengerjakan kejahatan. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bilakah seorang itu dikatakan telah mengerja kejahatan? Bilakah seseorang itu dikira sebagai telah mengerjakan perkara-perkara kejahatan? Apa jawab beliau, tuan-tuan? Apabila menyangka ia akan dirinya berbuat kebaikan. Bila satu orang sebenarnya dikatakan telah mengerjakan kejahatan, ketika mana dia ada sangkaan, dia rasa dia telah melakukan kebaikan. Jangan sama sekali terwujud dalam hati kita telah melakukan kebaikan. Ya, walaupun kita dah buat kebaikan, jangan sampai rasa kita telah melakukan kebaikan. Itu kan semua daripada anugerah daripada Allah. Bila dia rasa dia telah melakukan kebaikan, khalas, habis. Dia tak buat lagi lah. Dia tak akan tambahkan lagi. Sebab dia memandang itu kebaikan yang dia buat pun atas diri dia, maka cukup dah. Istilahnya kata apa? Dia dah rasa dia tu baik dah. Dia rasa dia tu baik, elok, saleh, solehah, mulia. Habis. Kalau dia ada perasaan sangka macam itu atas diri dia, maka ini yang menyebabkan bahawa dia itu telah melakukan kejahatan. Walaupun sebenarnya dia dah buat kebaikan, tetapi dia merasa dan menyangka dia telah cukup melakukan kebaikan, amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka habis. Sebenarnya dia telah mula melakukan kejahatan, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan memandang seseorang laki-laki kepada Bashar bin Mansur rahimahullahu taala pada ketika memanjangkan ia akan sembahyang dan mengelokkan ia akan ibadah. Ada seorang lelaki ni, dia melihat kelakuan ataupun perbuatan Bashar ataupun Bishr. Bishr pun boleh, Bishr bin Mansur. Bishr bin Mansur radhiyallahu ta'ala anhu. Bishr bin Mansur ni dia seorang ulama hadis, tuan-tuan, ahli hadis, seorang imam yang sangat zuhud. Sangat-sangat zuhud. Satu hari ada seorang ni, dia melihat keadaan Bishr bin Mansur rahimahullahu ta'ala pada ketika mana Bishr bin Mansur ni, Bishr radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana dia sembahyang ni lama, tuan-tuan. Dirinya lama, rokoknya lama, sujudnya lama. Maka dia dapat melakukan ibadah tu dengan sempurna lah. Dia orang nampak Bishr ni, Masya Allah tabarakallah, solatnya hebat. Qiyamnya lama, rokoknya lama, sujudnya lama. Kita boleh tak, tuan-tuan, nak diri lama, rokoknya lama, sujud lama? Boleh? Boleh. Sembahyang sunat lah. Dan sunat, tuan-tuan, nak sujud lama pun boleh. Tak bangun-bangun pun tak apa, tak masalah. Tapi sembahyang fardu jangan buat. Cukup subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali dah. Cuma subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi dah. Sembahyang berjemaah tak boleh, tuan-tuan, apatah lagi imam. Jangan lama-lama sujud sampai orang confuse, imam ni mati ke? Tak bangun-bangun, lama sangat. Itu minta maaf, saya beritahu, saya tengok kita pergi masjid surau, tuan-tuan, pada rakaat yang terakhir biasanya imam ni dia panjang sangat sujud dia. Dah, kalau bilangan tasbih tu kita boleh kira, lebih daripada 6 dah ni lamanya, tak bangun-bangun. Tak bangun-bangun. Ada pun sembahyang sunat tak ada masalah. Tuan-tuan nak tasbih subhanallah azimi wa bihamdi 6 kali boleh, 12 kali boleh. Lama sembahyang sunat. Sujud pun lama boleh, tak ada masalah.
Lepas tu tuan-tuan sembahyang sunat tak ada masalah, tasbih tuan-tuan nak baca pun lama panjang pun boleh. Akan datang kemanisannya nanti. Adapun sembahyang wajib tidak. Tidak. Jadi bila mana satu orang ni dia melihat Bishr bin Mansur rahimahullahu taala ni dia solat lama, melakukan ibadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak kala selesai ia daripada sembahyangnya. Bila selesai sembahyang saja Bishr bin Mansur rahimahullahu taala ni berkata ia bagi laki-laki itu, jangan menipu akan daku oleh barang yang engkau lihat daripada aku. Lepas habis sembahyang je Bishr pun kata, jangan kamu tertipu dengan apa yang kamu lihat daripada apa yang aku buat. Lamanya berdiri, lamanya rokok, lamanya sujudnya tadi. Jangan kamu tertipu. Kerana iblis mengerjakan ibadah ia dan sembahyang ia beribu-ribu tahun, kemudian jadi ia kepada barang yang jadi kepadanya. Artinya jadi ia kafir, wal'iyazzu billahi ta'ala. Jadi kata Bishr rahimahullahu ta'ala, kamu jangan terpesona, jangan kamu tertipu dengan apa yang aku buat sembahyang lama ni. Jangan. Jangan kamu anggap perbuatan aku, solat aku ni dah baik dah bagus dah. Sebab apa? Iblis ni dari segi ibadah pun kita kalah tuan-tuan dengan iblis sebenarnya. Iblis kuat ibadah. Ibadahnya kuat. Solatnya tuan-tuan beribu-ribu tahun iblis. Sehingga kan dinaikkan satu kedudukan yang tinggi menjadi ketua para malaikat dengan ibadah dia. Jadi kalau kita nak bangga dengan ibadah yang kita buat tuan-tuan, iblis ni dia pejam mata sebelah aje. Baru sembahyang macam itu, tak sampai 5 minit dah rasa dah buat baik. Dah rasa buat baik dah. Dia kenyek je mata tuan-tuan. Sebab iblis solat pun beribu-ribu tahun. Tapi akhirnya apa tuan-tuan? Endingnya iblis ni akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dengan sebab apa? Ujub. Rasa bangga dengan ibadah yang dia buat, kelebihan yang dia ada tersebut. Dia tidak takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ketahui olehmu bahwasanya ujub itu jahil. Wallahu alam. Sampai situ dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari hati kita daripada sifat ujub. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa mengingatkan kita yang mana yang kita perolehi nikmat semua ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hati kita bersih daripada perkara-perkara masmumah, sifat penyakit hati ini, sehingga kita dapat sebenar-benarnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirat mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita akan sambung. Ketahui olehmu bahwasanya sebab ujub itu jahil. Artinya apa? Ada tanda-tanda jahil tu tuan-tuan. Ada tanda-tanda jahil. Tanda jahil tu ada 3. Apa dia? Kita sambung nanti kuliah yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur, kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam.